a moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. Sekarang kita akan ke India untuk melihat satu peristiwa penting, iaitu peristiwa Dahagi yang berlaku pada tahun 1857 yang tercetus disebabkan oleh penentangan kepada pihak British yang ingin menguasai India. Seperti yang berlaku di negara Asia yang lain, kedatangan British di India adalah kerana British kekurangan bahan mentah seperti rempah. Pemberontakan ini dilihat sebagai satu gerakan menyelamatkan India daripada jatuh kepada pihak British. Perjuangan ini juga disebut sebagai perjuangan untuk membebaskan negara. Peristiwa Dahagi penting bagi sejarah India kerana ia merupakan pemberontakan yang terbesar di India pada ketika itu. Pemberontakan ini merupakan satu rusuhan golongan tentera ataupun sepoi menentang British di India. Mengapakah orang India menganggap peristiwa ini penting? Terdapat dua sebab mengapa peristiwa ini sangat bermakna, kerana pemberontakan ini dikatakan titik permulaan perjuangan kebangsaan menentang penjajah. Orang India juga menganggap pemberontakan ini sebagai perang kemerdekaan. Siapakah yang terlibat dalam pemberontakan ini? Sudah tentulah mereka yang tidak berpuas hati dengan British. Mereka ini terdiri daripada golongan tentera, golongan putera raja dan juga golongan pembesar yang jelasnya telah mengganggu kuat kepentingan mereka yang selama ini dikejapi sebelum kedatangan British. Pandangan Inggeris pula mengenai peristiwa ini adalah mereka tidak menganggap pemberontakan ini satu pemberontakan yang bersifat kebangsaan kerana pada ketika itu belum wujud sebuah negara yang bernama India. British juga berpendapat pemberontakan ini hanyalah berlaku di sekitar wilayah Quds dan Rohingya dan bukannya melibatkan seluruh India. Apakah uniknya Dahagi India ini? Peristiwa ini boleh dilihat daripada perjuangan pemberontakan, iaitu dari perjuangan mereka sebelumnya berdasarkan kepentingan masing-masing. Malah perjuangan ini tidak melibatkan semua golongan tentera kerana tentera Sikh dan juga regimen tempatan masih lagi memihak kepada tentera British. Faktor berlakunya Dahagi 1857 di India ini adalah pengenalan pendidikan barat di India. Perkembangan pendidikan barat di India telah diperkenalkan oleh pihak penjajah British dan kepentingan sistem pendidikan Inggeris ini adalah untuk membolehkan masyarakat India dapat menguasai bahasa penjajah di samping mendapatkan peluang pekerjaan. Pendidikan barat yang dibawa masuk oleh British ini telah membawa kepada perkembangan yang pesat dan bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan barat tersebut telah banyak digunakan oleh golongan cendekiawan ataupun golongan terpelajar. Kebanyakan golongan yang mendapat pendidikan dari barat ini banyak terpengaruh dengan pelbagai ideologi yang diterima semasa menuntut di luar negara. Mahasatra dan Parsi antara golongan yang menjadi pendokong utama dalam sistem pendidikan baharu yang diperkenalkan oleh British ini, kerana golongan-golongan elit yang menyokong British ini akan diberi peluang pekerjaan dalam pentadbiran Inggeris. Namun begitu, tindakan British memperkenalkan sistem pendidikan barat ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat biasa di India. Perubahan ini tidak disenangi penduduk tempatan kerana jawatan-jawatan penting hanya diberikan kepada penduduk tempatan berpendidikan Inggeris sahaja. Malahan, masyarakat tempatan India ini telah menganggap bahawa tindakan British ini sebagai percubaan untuk menyebarkan agama Kristian kepada penduduk tempatan di India. Tindakan British yang campur tangan dalam adat resam di India ini telah mencetuskan lagi kemarahan di kalangan rakyat tempatan di India sehingga berlakunya peristiwa Dahagi 1857 ini. Penghapusan amalan sati dan tugi yang diamalkan dalam adat resam masyarakat India beragama Hindu ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan. Adat sati ini merupakan amalan seseorang balu beragama Hindu yang membakar diri bersama suaminya yang sudah meninggal dunia
semasa upacara pengebumian mereka dan mereka dilarang untuk berkahwin semula. Ganti Lord William Bentinck iaitu Lord Dalhousie memandang serius isu ini lalu menggubal akta kahwin semula bagi balu-balu Hindu. Amalan Tugi pula merujuk kepada budaya merompak dan membunuh oleh kumpulan-kumpulan agama yang bersenjata terhadap para saudagar dan pengembara yang menggunakan nama Dewi Kali. Pentadbiran British cuba menghapuskan amalan ini yang dianggap tidak berperi kemanusiaan melalui undang-undang yang digubal pada tahun 1928 oleh Lord William Bentinck. Tindakan Lord William yang mengharamkan amalan ini telah menimbulkan kemarahan golongan agama. Bukan itu sahaja, amalan membunuh bayi perempuan yang diamalkan oleh masyarakat India beragama Hindu sejak turun-temurun juga telah dihapuskan oleh Lord William. Golongan ini telah menganggap bayi perempuan beban kepada keluarga apabila membesar kelak dan ia dilakukan bagi mengelakkan ibu bapa menanggung malu dan derita akibat pemberian dori kepada bakal suami apabila anak perempuan itu berkahwin. Tindakan British memperkenalkan akta-akta yang dapat menghapuskan amalan tersebut telah dianggap sebagai percubaan untuk menghina amalan tradisi masyarakat Hindu di India. Justru, rakyat tempatan India sangat menentang penggubalan akta ini sehingga mereka bangkit menentang pihak British sehingga tercetusnya Dahagi 1857. Tentera Benggala yang mencetuskan peristiwa Dahagi 1857 ini sebahagian besarnya terdiri daripada kaum Brahmin dan Rajput yang berkasta tinggi. Golongan ini tidak suka bekerja berat dan bimbang kasta mereka akan tercemar sekiranya mereka berkhidmat di luar India. Perasaan tidak puas hati mereka semakin meningkat apabila Lord Canning telah meluluskan Akta Pengambilan Tentera Am yang memberi hak kepada pihak Inggeris untuk menghantar sepoi-sepoi India ke mana-mana sahaja mereka diperlukan. Akta ini juga dikehendaki berkhidmat di wilayah yang jauh tanpa diberi allowance yang lebih. Justru, amalan diskriminasi dalam gaji dan layanan di antara sepoi-sepoi dan tentera Inggeris serta sistem kenaikan pangkat mengikut jangka perkhidmatan yang bukan berdasarkan kebolehan telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan sepoi India. Masalah disiplin juga berlaku dalam tentera akibat pemindahan pegawai-pegawai tentera yang berkebolehan untuk mengisi jawatan-jawatan awam. Diskriminasi yang terpaksa dihadapi oleh sepoi-sepoi India akhirnya menyebabkan mereka bangkit untuk menentang pihak British ketika berlakunya Dahagi 1857. Kebanyakan penduduk di India menganuti agama Hindu dan Islam. Pengenalan senapan rifle Royal Enfield ini telah menyemarakkan lagi perasaan tidak puas hati di kalangan sepoi India kerana tersebarnya kabar angin bahawa peluru-peluru yang di hujungnya terpaksa digigit sebelum diisi ke dalam senapan telah disapu dengan minyak lembu dan juga minyak sapi. Sepoi-sepoi India dan Muslim menganggap bahawa ini sebagai satu muslihat pihak Inggeris untuk menentang kebudayaan tradisional mereka. Walaupun peluru-peluru itu ditarik balik, tetapi perasaan tidak puas hati terhadap pihak Inggeris telah memuncak sehingga mereka percaya bahawa perbuatan tersebut adalah percubaan untuk mengkristiankan mereka. Tentera Hindu percaya bahawa minyak sapi yang telah digunakan dan perbuatan menggigit kartridge ketika mengisi peluru dalam senapan tersebut akan mencemarkan agama mereka dan akan merendahkan kasta mereka. Manakala tentera Islam pula percaya bahawa lemak sapi akan menyebabkan mereka menanggung najis yang berat. Oleh itu, gerakan pemberontakan tersebut bermula dengan keengganan tentera India tempatan untuk mematuhi perintah British menggunakan senapan tersebut dan mereka memberontak sehingga cuba untuk memulihkan kembali pemerintahan beraja dinasti Mughal di bawah Maharaja Bahadur Shah Zafar. Justru, isu sensitif yang berkaitan dengan agama di India ini telah menyebabkan rakyat tempatan bangkit menentang pihak British. Kesan Dahagi di India pada tahun 1857. Kesan yang pertama, pembubaran Syarikat Hindia Timur Inggeris. This 18th century merchant company had more soldiers than the British Empire. Founded in 1600, the East India Company, later British East India Company, was a dominant global force as it controlled the global trade of goods. It generated lots of wealth for the British Empire and the monarchy, but it also had its own private army. A huge force of 260,000 soldiers at its peak, which was twice the size of the British Army at the time.
The company even seized control of large parts of the Indian subcontinent, colonized parts of Southeast Asia and also Hong Kong. Pembubaran Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI, peristiwa dahagi India yang tercetus pada tahun 1857 jelas menunjukkan kegagalan Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI memerintah dan mentadbir benua kecil India. Mengikut Akta Kerajaan India yang dikuatkuasakan pada tahun 1858, perkembangan menyebabkan benua kecil India menjadi tanah jajahan mahkota British. Semua dasar dan hal ehwal pentadbiran India diletakkan di bawah setiausaha negara India yang dibantu oleh majlis yang terdiri daripada 15 orang ahli. Pentadbiran dijalankan oleh Governor General yang diberikan gelaran Viceroy. Kesan yang kedua, perubahan sistem pentadbiran. Kerajaan British telah menubuhkan Majlis Kerja dan Majlis Perwakilan bagi melincirkan sistem pentadbiran. Akta Majlis India 1861 menambahkan bilangan perwakilan dalam Majlis Kerja dan Majlis Perundangan. Tahun 1862, perwakilan daripada kalangan orang-orang India dilantik dalam Majlis Perundangan. Perwakilan terdiri daripada golongan bangsawan yang tidak memahami hasrat orang-orang India. Kesan yang ketiga, penghapusan undang-undang lesak waris. Kerajaan British mengambil keputusan untuk menghapuskan undang-undang lesak waris yang menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan. Pemimpin yang tidak mempunyai waris dibenarkan mengambil anak angkat untuk dijadikan waris yang sah terhadap semua harta dan peninggalan mereka. Kesan yang keempat, kedudukan putera-putera raja. Pada tahun 1858, Ratu Victoria mengumumkan bahawa putera-putera raja tempatan tidak akan kehilangan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam perjanjian sebelum ini. Baginda memberikan keampunan kepada mereka yang terlibat dalam dahagi India, kecuali mereka yang terlibat dalam pembunuhan rakyat British. Kesan yang kelima, pemerintahan kerajaan Mughal berakhir dan diganti oleh pemerintahan British. चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गईं। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों। Penentangan masyarakat India terhadap British yang dapat dilihat menekan penduduk tempatan. Pihak penjajah selalu menganggap mereka lebih hebat, menyebabkan mereka cenderung mengubah dasar pengambilan tanah penduduk tempatan untuk dibangunkan projek-projek yang langsung membawa keuntungan sehingga menimbulkan rasa kurang senang penduduk tempatan. Selepas menumpaskan dahagi, British melakukan rombakan dalam sistem pentadbiran di India. British membubarkan SHTI dan meletakkan pentadbiran India di bawah mahkota British. Dahagi merupakan pemberontakan sepoy bagi menentang pemerintahan British di India. Peristiwa dahagi bermula pada 10 Mei 1857 di Meerut.
Menjelang tahun 1858, pihak British berjaya mengawal Dahagi daripada tersebar ke seluruh benua kecil India. Peristiwa ini juga menyebabkan pemerintahan Mughal di India berakhir apabila Maharaja Bahadur Shah II ditangkap dan dibuang negeri ke Myanmar. But reaction was swift, and the East India Company was dismantled by the British government, who took direct control over the subcontinent. And it wouldn't be until 1947, almost 200 years later, that India would finally see independence.